Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali sahabat-sahabat, mari sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya serta dengan inayahnya kita dapat bertemu dalam Ramadan pada tahun ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suasana kita berpuasa pada tahun ini sangat berbeza daripada suasana berpuasa pada tahun-tahun sebelum ini. Hal ini kerana dengan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan ataupun Movement Control Order, di mana dengan arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan ini, kita sebagai rakyat Malaysia diberikan kelonggaran untuk terus berada di rumah bagi menghalang rantaian COVID-19 yang mengancam nyawa kita. Kalau kita tengok dengan Perintah Kawalan Pergerakan ini, para pekerja ataupun pekerja sektor swasta dan juga sektor awam dibenarkan untuk bekerja di rumah, dan juga para mahasiswa dan juga mahasiswi golongan pelajar dibenarkan untuk belajar di rumah dengan segala online teaching yang telah diperkenalkan oleh universiti dan juga IPTA dan juga APTS masing-masing. Ini semua adalah satu kelebihan. Bagi saya, ianya ada satu kelebihan yang Allah berikan kepada kita berbeza pada tahun-tahun sebelum ni. Kerana pada tahun sebelum ini kita berpuasa dalam keadaan kita ini tidak berada di rumah, ataupun kita ni berada di luar rumah, bekerja di luar rumah, dan juga tidak dapat memfokuskan semaksimum mungkin ibadah puasa kita pada sebelum ni. Tapi pada tahun ini Allah berikan kita kesempatan untuk kita berada di rumah, menumpukan semaksimal mungkin puasa kita, ibadah kita, untuk fokus secara 100%, fokus secara total. So kalau kita tengok di sini, amat rugi bagi golongan ataupun individu yang tidak mengambil kesempatan di sebalik apa yang berlaku ini. Di mana kalau kita pernah tengok, di sebalik kesempitan itu ada juga kelebihan ataupun kesempatan yang boleh kita ambil. Daripada Ramadan pada kali ini, antara kelebihan yang kita boleh ambil adalah kita boleh memaksimumkan ataupun orang panggil full throttle untuk ibadah puasa ataupun amalan-amalan kita pada bulan Ramadan yang kita tak dapat laksanakan pada tahun-tahun sebelum ini. Antara amalan-amalan yang kita boleh laksanakan pada bulan Ramadan antaranya adalah kita boleh menunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sebab apa saya kata macam ni? Sebab kalau kita tengok pada tahun-tahun sebelum ni, kita selepas saja sahur, kita akan terus bergegas untuk menyiapkan segala kelengkapan kita untuk kita bergerak ke tempat kerja. Dan kemungkinan besar akan ada golongan-golongan yang maybe sebelum subuh lagi dah kena bertolak dan maybe akan subuh di tepi jalan, di R&R dan sebagainya. Tapi berbeza pada tahun ni, di mana kalau kita tengok lepas sahur, kita ni tidak terkejar-kejar untuk ke tempat kerja, tidak terkejar-kejar dengan masa dan sebagainya. Di mana kalau kita tengok lepas sahur, kita boleh tunaikan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian kita boleh tunaikan solat subuh secara berjemaah dengan keluarga. Kemudian kita boleh bertadarus bersama keluarga selepas subuh. Dan seterusnya kita boleh menunaikan solat sunat duha. Itu adalah antara amalan-amalan yang kita boleh laksanakan pada tahun ini, dan juga maybe kita tak dapat laksanakan pada tahun sebelum-sebelum ni. So maknanya banyak antara peningkatan amalan yang kita boleh laksanakan pada tahun ini yang kita tak dapat laksanakan pada tahun-tahun sebelum ini. So sebagai kesimpulan, marilah kita sama-sama menumpukan sepenuhnya perhatian dan juga tumpuan kita terhadap ibadah kita pada bulan Ramadan ini, pada tahun kali ini, di mana pilihlah mana-mana saja amalan yang sebelum ni kita tak dapat laksanakan pada Ramadan tahun-tahun sebelum ni. Tapi pada tahun ni Allah pilih kita. Allah pilih kita dalam suasana COVID-19 ini untuk beribadah, sebagai ibadah tambahan kepada kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Pilihlah mana-mana ibadah yang kita rasakan perlu untuk kita, dan juga maybe sebelum ni kita tak dapat laksanakan. Sebagai contoh, maybe sebelum ni kita tak dapat bertadarus bersama keluarga di rumah, kan? InsyaAllah pada tahun ni Allah pilih tahun ni untuk kita bertadarus bersama keluarga di rumah.
Maksimumkan sebaik mungkin apa yang telah Allah berikan kepada kita, di mana macam saya cakap sebelum ni, di sebalik kesulitan itu akan ada kebaikan juga yang boleh kita ambil. Ianya bergantung pada macam mana kita mengambil ibrah ataupun kita mengambil pengajaran. Kita mengambil pengajaran apa yang berlaku pada waktu ini. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Selamat beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.